Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung malam ini dengan ayat yang ke-54 surah Al-Baqarah. Dah baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Jadi kita teruskan dengan harfiah dulu. Sampai habis. Okey. Wa iz atayna Musa al-kitab. Wa iz qala Musa. Wa dan iz apabila qala telah berkata Musa oleh Musa liqaumih kepada kaumnya ya qaumi wahai kaumku innakum sesungguhnya kamu zalamtum kamu telah menganiaya diri kamu telah menganiaya anfusakum diri kamu bittikhadhikum disebabkan kamu menyembah al-ijla anak lembu fatubu maka bertaubatlah oleh kamu ila kepada bari'ikum pencipta kamu faqtulu maka bunuhlah anfusakum diri-diri kamu dzalikum demikian itu khairul lakum lebih baik bagi kamu inda bari'ikum di sisi pencipta kamu fataba maka dia menerima taubat alaikum ke atas kamu innahu sesungguhnya dialah at-tawwab yang maha penerima taubat ar-rahim yang maha penyayang wa'id dan ingatlah qultum dan ketika kamu berkata ya Musa wahai Musa lan tidak sekali-kali nu'min kami percaya laka kepada kamu hatta sehingga nara kami melihat Allah akan Allah jahrah secara jelas
fa'akhadhatkum, maka telah menyambar akan kamu as-sa'iqah oleh petir, wa dan atau sedang antum kamu tanzurun kamu menyaksikan. Summa kemudian ba'atsnakum kami membangkitkan akan kamu daripada ba'di setelah atau sesudah mautikum kematian kamu, la'allakum supaya kamu tashkurun kamu bersyukur. Wa dan dhallalna kami daungi alaikum ke atas kamu al-ghamama akan awan. Wa dan anzalna kami menurunkan alaikum ke atas kamu al-manna sejenis cairan seperti madu. Wa dan as-salwa sejenis burung puyuh. Kulu makanlah olehmu min daripada tayyibat yang baik-baik ma apa yang razaqnakum kami rezekikan kepada kamu. Wa dan ma tidaklah zalamu na kami menzalimi akan mereka, walakin dan akan tetapi kanu adalah mereka anfusahum terhadap diri-diri mereka yazlimun mereka menzalimi. Asanti Fatin Nasiha Asanti. Kita tengok, kita baca surah daripada tafsir Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittakhadhikumul 'ijla. Dan ingatlah Allah berfirman, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada liqaumihi kepada kaumnya, ya qaumi wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum sesungguhnya kamu telah berlaku zalim akan diri kamu. Bittaqam. Kenapa dia berlaku zalim? Sebab bittaqazikumul ijlah, dengan pengambilan patung anak lembu sebagai sembahan. Jadi mengikut Hasan Al-Basri, dia katakan bahawa Musa berkata demikian ketika hati mereka iaitu kaum Musa telah tersesat dengan menyembah menyembah anak lembu, patung anak lembu, sehingga sehingga menimbulkan kemarahan oleh Musa selepas daripada itu kan. Maksud mereka telah menyembah mengikut Samiri, menyembah patung anak lembu. Peristiwa ini berlaku selepas mereka tu telah Allah selamatkan menyeberangi lautan tu. Jadi selepas mereka berjaya diselamatkan, mereka lihat ada sekumpulan orang menyembah patung anak lembu, maka mereka pun teringin nak menyembah patung anak lembu. Jadi Hasan Al-Basri mengatakan dalam buku tafsir ini, mengatakan bahawa hal ini terjadi selepas daripada peristiwa mereka dikejar oleh Fir'aun. Jadi Musa kata, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittakhadhikumul ijla, bahawa kaum itu sebenarnya telah berlaku zalim terhadap diri kamu ni, wahai kaumku telah berlaku zalim terhadap diri kamu dengan mengambil mengambil patung anak lembu tadi. Zalim di sini ialah zalim yang paling besar ialah syirik kepada Allah. Jadi mereka itu telah syirik kepada Allah dengan menyembah selain daripada Allah, iaitu menyembah patung anak lembu. Fatubu ila bari'ikum, maka bertaubatlah, Musa kata, maka bertaubatlah kepada Rabb yang menjadikan kamu, Rabb pencipta kamu, iaitu jadi bertaubatlah kepada pencipta kamu yang telah mencipta kamu. Jadi ini adalah satu mengikut Ibnu Katsir, ila bari'ikum ini kepada Rabb yang menjadikan kamu atau menciptakan kamu ini, dia kata mengandungi peringatan akan besarnya perbuatan yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan. Jadi syirik itu adalah satu benda besar yang memerlukan mereka bertaubat kepada Allah. Jadi hendaklah mereka itu bertaubat, kamu bertaubat kepada Rabb yang telah mencipta kamu setelah kamu menyembah selain daripadanya.
faqtulu. Macam mana cara untuk bertaubat kepada Allah mengikut syariat Nabi Musa dulu, ialah dengan faqtulu anfusakum. Maka hendaklah kamu membunuh diri kamu. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Maka zalikum, yang demikian itu, dengan cara kamu saling berbunuh itu adalah lebih baik bagi kamu inda bari'ikum, di sisi pencipta kamu atau Rabb kamu, fataba alaikum. Maka Allah itu akan menerima taubat ke atas kamu. Jadi bunuhlah diri kamu, yang demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Rabb yang telah menjadikan kamu, sehingga dia pun akan menerima taubat kamu. Jadi kaum Nabi Musa ini telah saling berperang di antara mereka, berbunuh mengikut dalam kisah yang diceritakan oleh Ibnu Katsir ini. Dikata bahawanya masing-masing mengeluarkan pisau, mengeluarkan pedang dan sebagainya, untuk alat untuk memotong lah. Lalu Allah mengirim pada mereka tu kabut yang menjadikan mereka ni masing-masing tidak nampak di antara satu sama lain. Masing-masing mencari-cari lah untuk membunuh tadi. Lalu saling membunuhlah mereka itu dalam keadaan kegelapan tu. Jadi ada seorang berhadapan dengan bapaknya atau saudaranya lalu membunuhnya, sedangkan dia tidak mengetahui siapa yang dibunuh tu. Jadi pada saat itu mereka saling berseru, katanya mereka dalam riwayat ini, mereka saling berseru, semoga Allah memberi rahmat kepada hamba yang sabar atas dirinya sampai dia mendapat redha-Nya. Maksud mereka tu membunuh sambil untuk berdoa minta keampunan daripada Allah supaya dapat rahmat daripada Allah atas kesabaran mereka, sehingga ada yang terbunuh. Dan akhirnya yang terbunuh gugur itu dianggap sebagai syahid. Mereka dapat syahid, dan yang masih hidup itu diterima taubatnya oleh Allah. Itu salah satu cerita lah kan, melalui dalam yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir ni. Tapi kalau kita belajar, ada juga ustaz katakan bahawa orang-orang yang alim tu membunuh orang-orang yang berbuat jahat tu lah, yang menyembah selain daripada Allah, yang berlaku syirik tu. Allah alam, Tuhan yang kisah, Allah alam, surah pada Allah je. Fataba alaikum, maka Allah menerima taubatmu. Maksud selepas mereka berbuat begitu, sebenarnya Allah menerima. Allah kata fataba alaikum, maka Allah menerima akan taubatmu. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia tu maha menerima taubat lagi maha penyayang. Jadi itu syariat itu adalah syariat di zaman Nabi Musa. Tidak ada lagi syariat itu di zaman Nabi Muhammad. Cara mereka tu bertaubat kepada Allah. Wa iz qultum ya Musa. Kemudian sebenarnya peristiwa ni berlaku selepas daripada mereka menyeberangi Laut Merah itu. Laut Merah kat laut lautan tu, tak ingat nama apa lautan tu. Jadi Nabi Musa juga diperintahkan oleh Allah untuk bermunajat selama 40 malam. Jadi selama pempergian Nabi Musa itulah kaumnya telah mengambil patung anak lembu itu sebagai sembahan bersama mereka, di bawah pimpinan masa tu dipimpin oleh Nabi Harun. Jadi Nabi Harun yang mengambil alih untuk mengawasi kaum Bani Israel itu. Kemudian selepas Nabi Musa balik daripada bermunajat, Nabi Musa telah memilih seramai 70 orang untuk menjadi saksi penerimaan Taurat. Menerima Taurat. Okay. Jadi wa iz qultum ya Musa, dan iz qultum ya Musa, ketika dah ingatlah ketika Musa berkata, ketika kamu berkata ya Musa, maksudnya ketika kaum Bani Israel, untuk fokusnya ayat tu, ketika kaum Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa, nanti terbahas kisah apa yang sebenarnya berlaku. Bani Israel ini yang dipilih 70 orang ini berkata kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, kami tidak akan beriman kepada engkau hatta sehingga narallaha jahra, kami melihat Allah secara terang-terangan.
fa'akhazatkumus sa'iqah, maka Allah maka menimpa kamu, telah menimpa kamu sa'iqah, petir, wa antum tanzurun, sedangkan kamu melihatnya, yaitu dengan petir itu telah mematikan mereka. Tsumma ba'atsnakum, kemudian kami bangkitkan kamu, min ba'di mautikum, daripada sesudah kamu mati itu, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur dengan apa yang Allah telah Allah hidupkan semula kamu tu. Jadi Allah berfirman, sebenarnya mengikut Ibnu Katsir, Allah berfirman, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kamu, iaitu ketika aku membangkitkan kamu setelah peristiwa datangnya petir, di mana kamu meminta untuk melihatku secara nyata dengan mata kasar, suatu permintaan yang tidak akan sanggup kamu tanggung, dan juga makhluk sejenis kamu. Terima kasih kata. Jadi, wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, dan ingatlah ketika kamu wahai Bani Israel berkata kepada Musa, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah secara terang-terangan. Mengikut Ibnu Jurayj, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, artinya melihat secara terang-terangan ini adalah melihat Allah secara jelas dengan mata kasar. Maksud melihat secara terang-terangan, Allah melihat dengan sejelas-jelas dengan mata kepala mereka. Jadi Abu Ja'far meriwayatkan dari Rabi' bin Anas bahawa mereka itu adalah 70 orang yang dipilih oleh Nabi Musa yang berkata demikian itu. Mereka berjalan bersama Musa, kisahnya mereka berjalan bersama Musa hingga akhirnya mereka mendengar sebuah firman dari langit itu berbunyi. Jadi mereka pun berkata, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, kami tak akan percaya dengan bahawa itu adalah firman Allah sehingga kami sendiri melihat Allah tu dengan mata kami sendiri, dengan mata yang nyata. Lalu selepas keadaan itu berlaku, maka mereka mendengar suara yang menyambar dan mereka pun mati. Maksud bunyi petir tadi, dalam Quran kata bunyi petir, mereka mendengar suara yang menyambar dan mereka pun mati. Jadi petir ini berarti suara keras dari langit, bunyi suara dari langit yang keras hingga mematikan mereka. Jadi itu yang dimaksudkan sebagai fa'akhazatkumus sa'iqah, itu kamu, maka menimpa kamu sa'iqah. Sa'iqah itu ada artinya mengikut As-Sudi dia adalah sebagai api, cahaya api yang menyambar Bani Israel tadi, disebabkan perkataan mereka lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wa antum tanzurun, sedangkan kamu menyaksi, iaitu sebahagian daripada mereka mengikut Urwah, mereka ada satu pendapat yang mengatakan petir itu menyebabkan sebahagian daripada mereka ada yang disambar petir dan sebahagian lagi menyaksikan peristiwa tersebut. Kemudian sebahagian dari mereka dibangkitkan dan sebahagian lagi pula disambar petir bergantian. Setengah ulama itu wallahu a'lam lah. Tapi mengikut As-Sudi pula dia kata mereka semua tu apabila fa'akhazatkumus sa'iqah tu, dia kata apabila semua sekali mati, semua sekali disambar petir, 70 orang tadi disambar petir lalu mati, lalu Nabi Musa dia kata bangkit dan menangis seraya memanjatkan doa kepada Allah, ya Rabbku, apa yang harus aku katakan kepada Bani Israel jika aku kembali pada mereka. Ini dah satu pendapat ni. Dia kata Nabi Musa ni berdoa pada Allah, sedang dia kata ya Rabbku, Nabi Musa kata apa yang harus aku katakan kepada Bani Israel jika aku kembali pada mereka, sedangkan engkau telah membinasakan orang-orang terbaik di antara mereka. Sebab dikatakan bahawa 70 yang Nabi Musa pilih ni adalah di antara orang-orang yang tidak menyembah patung anak lembu tadi, yang dia bersama bermunajat bersama dengan Nabi Harun. Setengah kisah kata, setengahnya kata tidak begitu. Jadi dalam surah Al-A'raf, dia mengambil berdasarkan ayat dalam surah Al-A'raf ni, surah Al-A'raf ayat 155, auzubillahi minasyaitonirrajim, law syi'ta ahlaktahum min qabl wa iyaya
Wahai Allah, Nabi Musa berdoa, kalau jika engkau berkehendaki, tentulah engkau binasakan mereka itu dan aku sebelum ini lagi, min qablu wa iyaya, begitu juga aku. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Apakah ya Allah engkau membinasakan kami kerana perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Maksud itu yang As-Sudi itu mengatakan bahawa Nabi Musa ni memanjatkan doa, sebab dalam surah Al-A'raf ni seolah Nabi Musa berkata bahawa kalau engkau menghendaki membinasakan daripada sebelum ini, kamu boleh binasakan mereka, termasuk aku sekali ya Allah. Apakah kamu nak membinasakan kami disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang bodoh itu yang mengambil patung anak lembu tadi dalam surah Al-A'raf. Jadi selepas daripada peristiwa itu, Allah telah membangkitkan mereka. Lalu Allah menghidupkan mereka sehingga mereka bangun dan hidup seorang demi seorang dan satu sama lain saling menyaksikan bagaimana mereka hidup kembali. Itu yang dimaksudkan Allah kata summa ba'asnakum, kemudian kami bangkitkan kamu min ba'di mautikum, daripada sesudah matinya kamu, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur dengan apa yang Allah telah lakukan pada kamu, iaitu telah disambar petir, tapi Allah telah ampunkan dosa kamu tu dengan membangkitkan semula, dan kamu sendiri wahai Bani Israel, kamu menyaksikan peristiwa itu. Jadi ayat ini adalah turun kepada Bani Israel yang ada di zaman Nabi, supaya mereka mengingati ni perbuatan yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka dulu, satu ketika dulu, sehingga Allah azab gitu. Tapi Allah telah bagi nikmat sehingga mereka ni hidup kembali, sehingga dapatlah zuriat keturunan kamu yang ada pada zaman Nabi. Jadi kena syukurilah nikmat Allah itu maksudnya. Jadi Rabi' bin Anas dia mengatakan bahawa kematian mereka itu merupakan hukuman bagi Bani Israel. Lalu dia bangkitkan kembali hingga datang ajal hidupnya. Maksudnya sepatutnya umat Bani Israel ada di zaman Nabi benar-benar mensyukuri apa yang berlaku kepada datuk nenek mereka dahulu yang telah ditimpa azab oleh Allah. Wa zallalna 'alaikumul ghamama. Ya, fokus. Wa zallalna, dan kami telah naungi alaikum ke atas kamu al-ghamama. Al-ghamama iaitu awan, wa anzalna alaikum, dan kami turunkan ke atas kamu al-manna was-salwa, manna dan juga salwa. Kulu, lalu Allah perintahkan kulu, makanlah min tayyibati ma razaqnakum, daripada yang baik-baik apa yang kami rezekikan kepada kamu. Wa ma zalamuna, dan tidaklah kamu menzalimi kami. Allah kata kamu tidak menzalimi kami, walakin, dan akan tetapi, kanu anfusahum yazlimun, dan adalah kamu anfusahum, kanu adalah mereka tu, anfusahum terhadap diri mereka sendiri, yazlimun, mereka berlaku zalim. Jadi setelah Allah mengingatkan azab yang telah disingkirkan daripada mereka itu, maksudnya telah Allah selamatkan mereka tu selepas azab mereka mati disambar petir itu, Allah telah mengingatkan mereka Bani Israel dengan berbagai nikmat yang telah dikurniakan kepada mereka. Jadi di antara nikmat yang Allah bagi ialah wa zallalna 'alaikumul ghamama. Allah kata kami naungi kamu dengan awan. Sebab apabila mereka menyeberangi laut tu, mereka melintasi pada pasir yang luas kan. Jadi mestilah pada pasir itu panas, tak ada apa-apa kan, tak ada apa yang melindungi. Jadi rahmat Allah terhadap mereka tu Allah naungi. Allah kata kami naungi kamu dengan awan. Ghama ni adalah jamak daripada ghamamatun. Ghamamatun awan, sekumpulan awan, kerana ia menutupi langit. Jadi wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, selain daripada Allah menutupi mereka dengan awan itu, melindungi mereka daripada panas matahari, dan kami juga Allah akan turunkan kepada kamu manna. Manna, mufassirin ni banyak pendapat mufassirin tentang manna. Manna ni mengikut Ibnu Abbas, dia ni turun kepada mereka jatuh tepat di atas pohon. Pagi-pagi maka mereka pun kutip lah. Lalu mereka mendatanginya pada pagi hari dan memakan darinya sesuai yang dikehendaki. Setengah pula dikata macam getah, sedangkan ada pula dikatakan sebagai seperti embun, menyerupai sari buah yang kasar, dan macam-macam lah pendapat ni.
dan semuanya itu diturunkan di atas dan jatuhkan di atas pohon, lalu akan dimakan oleh Bani Israel. Inilah yang berada bersama Nabi Musa di padang pasir itu. Kemudian Allah kata salwa, manna wa salwa. Sedangkan mengenai salwa itu, Ali bin Abi Talhah berkata daripada Ibnu Abbas, salwa itu adalah seekor burung. Kebanyakan macam itulah, ada saya mengatakan bahawa ada yang seperti burung merpati. Yang burung ini dia akan datang seminggu sekali. Maksud dua-dua ni adalah makanan daripada syurga yang diberikan kepada Bani Israel. Itu di antara nikmat yang kedua tadi, melindungi dengan awan, kemudian bagi makanan manna dan salwa tanpa mereka ini bersusah payah untuk mencarinya. Tak perlu bekerja. Allah bagi setiap hari manna dan seminggu sekali ialah salwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ya, fokus. Kulu min tayyibati, maka makanlah. Allah perintahkan makanlah dari makanan yang baik. Ma razaqnakum, apa yang kami rezekikan kepada kamu. Wa ma zalamuna, dan tidaklah kamu, tidaklah wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka tu, Bani Israel tu, zalamuna, menganiayai kami dengan perbuatan mereka berlaku syirik pada Allah, ingkar pada Allah. Sebenarnya mereka tidak menzalimi kami. Allah kata tidak menzalimi Allah, tetapi walakin kanu anfusahum yazlimun, tapi mereka lah yang menganiayai diri mereka sendiri. Sebab Allah kata kami telah memerintahkan mereka untuk memakan makanan yang telah kami rezekikan kepada mereka, supaya mereka dapat mengisi hidupnya dengan untuk beribadah semata-mata. Tak perlu bersusah payah untuk cari makanan. Tapi mereka berlaku zalim. Macam mana mereka berlaku zalim? Ialah mereka melanggar dan ingkar dengan apa yang Allah perintahkan pada mereka. Dengan demikian mereka telah menzalimi sebenarnya diri mereka sendiri, padahal mereka sendiri telah menyaksikan banyak kekuasaan Allah yang Allah berikan pada mereka dan berbagai penjelasan serta mukjizat yang pasti serta hal-hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada mereka. Jadi mengikut Ibnu Katsir, dia kata kalau kita perhatikan daripada ayat-ayat tentang Bani Israel tadi, dia nak kaitkan dengan macam mana hebatnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang berjuang bersama Nabi. Para sahabat ni sebenarnya tidak pernah pun, teguhnya keimanan mereka ni, walau susah macam mana, tidak pernah menuntut meminta apa-apa daripada Nabi, sebagaimana yang diminta oleh Bani Israel terhadap Nabi Musa. Sebagai contohnya, kan dalam peperangan, misalnya mereka ni pergi, katanya Ibnu Katsir ni, mereka berperang pada perang Tabuk yang sangat terik dan melelahkan. Tapi sahabat-sahabat ni tidak minta hal yang di luar kebiasaan dan tidak meminta supaya Nabi ni mengada sesuatu. Padahal kan kalau mereka minta pada Nabi, sebenarnya katanya Ibnu Katsir, itu adalah sangat mudah untuk Nabi berdoa kepada Allah. Tapi hebatnya keimanan para sahabat ni, dia tak pernah meminta apa-apa. Jadi inilah dikatakan sebagai kesempurnaan lah pengikut Nabi Muhammad ni, yang sentiasa sabar, yang sentiasa mengikut, menghadapi ketentuan Allah dalam mengikuti Rasulullah SAW, sangat berbeza dengan sikap yang ditunjukkan oleh Bani Israel. Sebenarnya apa yang ditunjukkan oleh Bani Israel ini, Allah nak kita belajar supaya kita tidak mempunyai ciri-ciri seperti mereka ini, tidak pernah bersyukur dengan pelbagai nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Akhirnya mereka ni menjadi golongan ghairil maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai oleh Allah. Seperti kita minta daripada Allah kan, kita minta setiap kali solat, ya Allah jauhi kita kan, supaya kita ni tunjuk jalan yang lurus, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah, seperti orang-orang yang ingkar ini. Dan contoh yang Allah beri kepada kita, orang yang ingkar ialah Bani Israel, orang Yahudi Bani Israel. Setakat itulah untuk malam ni. Wallahu a'lam.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratina khairan min al-ula. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah.